Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Sebelum kita meneruskan bicara kita pada malam ini, terlebih dahulu kita ingin menyingkap hasil daripada bicara kita yang lepas, yang mana kita telah masuk berbicara melalui bab yang dinukilkan oleh pengarang, iaitu islahul qulub, proses kita memperbaiki hati. Manakala pengarang menggariskan kepada kita, orang beriman mereka mempunyai sifat-sifat. Hati orang beriman itu ada sifat-sifatnya, tuan-tuan. Kita kata kita beriman, saya kata saya beriman, tuan-tuan, ibu-ibu, itulah ungkapan kita. Adakah pemilik hati orang beriman itu ada pada kita? Adakah sifat-sifat hati orang beriman itu ada pada kita? Dahulu kita telah berbicara, tuan-tuan, melalui beberapa sifat yang sempat kita sentuh. Yang pertama, al-iqbalu 'ala al-haqq. Ia mampu menerima kebenaran. Sekiranya kita mampu untuk menerima kebenaran, tuan-tuan, ketahuilah kita di antara mereka yang dikurniakan pemilih hati orang beriman. Manakala yang kedua, hubbul haqq wa insyirahus sadri lil Islam, suka akan kebenaran dan hatinya sentiasa terlapang, dadanya sentiasa terlapang untuk Islam. Itu sifat yang kedua. Kita gemar satu kebenaran, tuan-tuan. Kita tak suka sesuatu yang dusta. Tak kira lah, tuan-tuan, walaupun kita kecenderungan kita ke arah satu pihak. Sebagai contoh, manakala pihak yang kita gemari itu melakukan sesuatu yang bertentangan, tuan-tuan, semestinya kita bersama dengan kebenaran, walaupun kita cenderung kepada pihak A sebagai contoh, tuan-tuan. Jadi sifat orang beriman, pemilih hati orang beriman, disuka benda betul dan hatinya sentiasa terbuka, dadanya sentiasa lapang untuk Islam. Kemudian yang ketiga, di antara pemilik hati orang beriman, dia menyaut seruan keimanan dan dia suka imannya sentiasa bertambah. Ini juga telah kita nyatakan, tuan-tuan. Kita menyaut seruan iman dan kita suka iman kita sentiasa bertambah. Bertambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan kepada Allah. Apa dua perkara yang kita lakukan, tuan-tuan, taat, ianya menambahkan iman. Kita berbakti kepada keluarga, kita ihsan kepada anak-anak, kepada orang rumah kita, tuan-tuan, itu menambahkan iman. Ibu-ibu, kita memasak untuk keluarga, kita melakukan kebaikan kepada suami, kepada anak-anak, itu menambahkan iman, kerana ianya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurangnya iman dengan sesuatu yang berdosa. Tak kira, tuan-tuan, walaupun sekecil-kecil dosa. Contoh, kita buka FB, tuan-tuan, scroll ada iklan yang mana seorang perempuan tidak menutup aurat dengan baik, mendedahkan aurat, tuan-tuan. Berdosa ke tak? Berdosa. Berkurang ke tak iman? Berkurang. Jadi iman kita berkurang dengan apa jua dosa yang dilakukan, saat itu berkurangnya iman. Kita masuk bicara kita pada malam ini, sifat yang keempat. Yang pertama, dia mampu untuk menerima kebenaran. Tuan Haji datang tegur saya selesai saya solat, tuan-tuan. Tuan Haji datang jumpa saya, Ustaz, kejap, tadi saya tengok Ustaz solat,
Tumakninahnya tak ada. Rukuknya saya rasa tak sempat nak sebut subhanallah. Saya rasa tak sempat nak tasbih. Kemudian bangun daripada rukuk, nampak tadi masa solat tadi tak berdiri dengan betul. Terus sujud, Tuan Haji tegur saya benda betul. Adakah saya menerima teguran tersebut? Tuan-tuan, ini sebagai nilaiannya. Saya mampu untuk menerima teguran daripada Tuan Haji. Alhamdulillah. Pemilik hati orang beriman itu ada. Manakala sekiranya saya menolak, tuan-tuan, saya tak terima. Nak dengar apa pandangan daripada Tuan Haji? Saya sekian, belajar di tempat sekian. Saya pun berhujah pula dengan Tuan Haji. Tuan Haji dalam bab ini ada masalah sekian. Padahal cuba saya nak elak, tuan-tuan. Jadi menunjukkan saya ini ada masalah. Hati saya ada masalah. Saya tak mampu untuk menerima kebenaran. Kita bermesyuarat, tuan-tuan. Kita lihat ada pandangan lebih baik daripada pandangan kita, tapi kita masih untuk menegakkan juga pandangan kita. Ingat, pandangan kita ataupun kita itu ada masalah hati sebenarnya. Jadi ini di antara apa yang telah dikemukakan oleh pengarang dahulunya. Kita masuk sifat yang keempat, tuan-tuan. Pemilik hati orang beriman ataupun sifat hati orang beriman berikutnya. Yang keempat, at-tadhakkur. Ingat. Apa maksud ingat di sini, tuan-tuan? Iaitu ia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca sentuhan daripada pengarang, tuan-tuan, petikan daripada Kitabul Iman, ianya juga sebagai muhasabah kepada saya terutamanya. Bila saya baca, tuan-tuan, bukan bermakna ianya kepada tuan-tuan ibu-ibu je, tak. Sebaliknya, terutamanya kepada saya yang sedang berbicara nukilan daripada pengarang. Jadi kata pengarang, sifat yang keempat, ingat. Maksudnya di sini iaitu ingat kepada Allah. Orang beriman semestinya dia ingat kepada Allah. Kata pengarang, wal insanu yansa walakin sahibal qalbi salim yatadhakkar fayubsiru wala ya'ma. Artinya, dan manusia itu lupa. Betul, fitrah manusia lupa. Dan tetapi pemilik hati yang sejahtera, yakni pemilik hati orang beriman, dia sentiasa ingat. Maka dia melihat dan ia tidak dibutakan. Dia tak buta. Kejap. Apa maksud lihat di sini? Apa maksud buta di sini? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, tuan-tuan. Petikan daripada surah Al-A'raf ayat 201. Surah Al-A'raf ayat 201. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayangi fikiran jahat, yakni melakukan dosa daripada syaitan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat, yakni kesalahan-kesalahannya. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menggariskan perihal mereka yang bertakwa, iaitu, tuan-tuan, apabila mereka dibayangi fikiran jahat. Ini fitrah kita, tuan-tuan. Baik fikiran kita sendiri, kadang-kadang kita tertintah nak buat something yang bertentangan dengan agama, tuan-tuan, ataupun sesuatu perkara yang tidak bertepatan dengan syariat. Tuan-tuan, ketahuilah saat itu ianya adalah usaha daripada syaitan untuk kita melakukan kejahatan. Syaitan usaha untuk melakukan kejahatan, tuan-tuan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Maka segera ingat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, saya dah sangka buruk kepada Haji Mat. Tuan-tuan, kita duduk sesaja, kita rasa Haji Mat ni rasa macam nak tikam belakang je. Haji Mat ni saya rasa dia duk kutuk saya di belakang. Tuan Haji, ingatlah itu semua seruan daripada syaitan. Kita orang yang beriman, apa yang perlu kita rasa? Terus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, tak patut saya sangka buruk kepada Haji Mat begitu. Haji Mat tak pernah kata kepada saya di belakang. Sebagai contoh, tuan-tuan. Jadi ayat ini adalah ayat motivasi kepada kita. Bila kita rasa sesuatu, tuan-tuan, untuk kita melakukan kejahatan, tak kira apa jua kejahatan, tuan-tuan, jadi pada saat itu tazakkaru, mereka terus ingat kepada Allah.
fa idahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka melihat yakni kesalahan-kesalahannya. Bila kita buat, kita ingat tuan-tuan, kita akan berdosa tu, astaghfirullahalazim, berdosa, saya sangka buruk begitu. Kemudian saya nak buka cerita pula kepada orang, saya nak bawa cerita pula kepada orang, itu berdosa. Tuan-tuan, kita duduk dengan sahabat kita, kita sembang tuan-tuan, kita buka cerita, tengah-tengah kita sembang tuan-tuan, baru kita teringat, ya Allah, aku sedang mengumpat Haji Razak ni, astaghfirullahalazim, berdosa Haji Razak, tak maafkan aku, padahal benda ni tak tahu betul ke tak, aku tengah bawa cerita tentang dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita, yang pertama kita kena ingat kepada Allah, yang kedua tuan-tuan, kita kena ingat dosa. Saya kena ingat bila saya buka cerita tentang individu A sebagai contoh tuan-tuan, saya kena ingat, yang pertama kena ingat Allah, yang kedua saya ingat dosa. Tuan-tuan, ini garis panduan yang digariskan di dalam Al-Quran. Kemudian lidzalika syara'allahu tadhkir, demikian itu Allah mensyariatkan kepada kita untuk kita ingat kepadanya. Allah syariatkan saya untuk saya ingat. Setiap contoh tuan-tuan, saya buka, saya tengok Facebook contoh, saya nak komen tuan-tuan, tangan tu gatal. Yalah tuan-tuan, kebetulan isunya pula berkait rapat dengan individu yang kita hormat. Orang kata kepada dia tuan-tuan, kita pun tangan kita gatal juga nak komen benda teruk, nak kutuk dia. Tapi tuan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian itu Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan untuk kita, saya, tuan-tuan, ibu-ibu, untuk kita ingat kepadanya. Kita nak buat sesuatu, saya nak komen, saya nak kongsi, takut-takut benda ni fitnah, berlega di media sosial tuan-tuan, kita nak kongsi, kita ingat, takut-takut itu adalah fitnah kepada individu A sebagai contoh tuan-tuan, ataupun individu B, berdosa kita. Kemudian hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, petikan daripada surah Dzariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu ianya memberi manfaat kepada orang beriman. Wa qala subhanahu fadzakir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Petikan daripada suratul A'la juzuk 30 ayat 9 sehingga ayat 13. Kita lihat terjemahan. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut yakni kepada Allah akan mendapat pengajaran, dan orang yang celaka akan menjauhinya, iaitu orang yang akan memasuki api yang sangat besar, yakni api neraka. Selanjutnya dia di sana tidak akan mati namun tidak pula hidup. Jadi ayat ini menyarankan kepada kita untuk kita sentiasa ingat, mengingati. Tuan-tuan, kadang-kadang kita jumpa rumah kita, kita kata kepada rumah ayam, apa yang ayam nampak tak kena pada diri abang. Biasa kan tuan-tuan kita buat begitu. Apa yang ayam nampak tak kena pada diri abang. Sebab yang paling nampak orang rumah kita tuan-tuan, dia dekat dengan kita, dia tinggal dengan kita. Apa yang tak kena dengan diri abang ni? Cara layan anak-anak, cara layan jiran tetangga, juga hubungan dengan Allah macam mana? Apa pandangan? Tuan-tuan, kita memerlukan peringatan bersama. Kita memerlukan peringatan tuan-tuan. Kemudian, amma ahlul qulubis saqimati fatarahum fi ghaflatin la yu'minun. Adapun pemilik hati yang sakit, tadi pemilik hati orang beriman tuan-tuan, bila dia buat sesuatu dia ingat, apa ni? Dia ingat dosanya, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pemilik hati yang sakit, maka kamu melihat mereka berada di dalam kelalaian, tidak beriman. Hal ini melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, petikan daripada surah Maryam ayat 39, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Artinya, petikan daripada surah Maryam juzuk 16 ayat 39, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, iaitu ketika segala perkara telah diputuskan
sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Fokus ayat ini menggariskan kepada kita tentang golongan yang lalai. Kita risau tuan-tuan, sekiranya saya ditempatkan di kalangan mereka yang lalai, kita ditempatkan mereka yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab itu kita memerlukan kepada peringatan. Tuan-tuan, disyariatkan kepada kita untuk mendengar khutbah Jumaat. Kenapa tuan-tuan? Sebab fitrah kita memang begitu, kita lalai. Jadi kita memerlukan kepada peringatan bersama. Jadi khutbah Jumaat sungguh penting kepada kita, sekurang-kurangnya dalam seminggu kita mendengar juga peringatan. Okay, kemudian kita pergi pada poin berikutnya. Sebelum itu, kata pengarang, fa idza dzakarta ba'dal ghafilin 'anil akhirati farubbama yaqulu lak ajita litu'allimani al-islam al-yawm wa ana muslimun khairul lak. Kata pengarang, maka sekiranya kamu mengingati sebahagian daripada golongan yang lalai daripada hari akhirat, mungkin dia akan berkata kepada kamu, kau nak datang kepada aku untuk mengajar tentang Islam, sedangkan aku ni lebih baik daripada kamu. Tuan-tuan, ungkapan ini walaupun pengarang menukilkan ungkapan tersebut dalam misalan contoh tuan-tuan, tapi kita kata ini juga mungkin satu realiti. Ialah bila kita kata tentang sesuatu tuan-tuan, dia ungkit terus tentang kita. Kita tegur tentang sesuatu tuan-tuan, dia kata haji pun bukan baik mana sangat, saya kenal lah haji masa muda dulu. Sebagai contoh tuan-tuan, kita nak tegur dia benda betul, tapi dia cerita kita pula tentang apa yang kita buat. Haji ni bukan baik sangat, saya kenal lah haji dulu masa muda-muda macam mana. Tuan, kita bila orang ingin ingatkan kita, jangan kita sebut tentang dia. Sebab kita tak terlepas daripada kesalahan, daripada dosa. Sebaliknya kita menerima, tak kira siapa sahaja yang mengingatkan kita, semestinya kita terima tanpa kita melihat latar belakang dia. Yang kelima, sifat ataupun pemilik hati orang beriman yang kelima. Kata pengarang, al-yaqin, yakin. Tuan-tuan, bila kita lihat bahasa Arab tuan-tuan, ada di antara perkataan tertentu sama sahaja dengan bahasa kita. Mana satu ni? Bahasa Melayu ambil daripada bahasa Arab ataupun bahasa Arab ambil daripada bahasa kita? Tak tuan-tuan, juga banyak terdapat perkataan bahasa kita yang mana ianya seperti mana bahasa Arab. Di antaranya perkataan yaqin, sama aja, yaqin. Kata pengarang, wa tara sahibal qalbi salim alladhi yatafakkaru wa yata'allamu wa yatadhakkar qad wasala ila al-yaqin kama bayyana dhalika rabbuna fi qawlihi subhanahu. Dan kamu melihat pemilik hati yang sejahtera itu, dia berfikir. Orang beriman tuan-tuan, kita telah tekankan dahulu, pengarang menekankan kepada kita prinsip supaya kita berfikir. Kita kena banyak berfikir tuan-tuan. Orang beriman, jangan terus kita menerima sesuatu bulat-bulat. Kita kena fikir dulu. Dan dia mesti mempelajari. Dan yang ketiganya, dia mesti ingat. Hasil daripada ketiga-tiganya tuan-tuan, dia fikir, dia belajar, dia ingat, sesungguhnya dia telah sampai ke martabat keyakinan. Hal ini seperti mana apa yang diperincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita pergi pada poin berikutnya tuan-tuan, kita lihat bagaimana Allah menekankan kepada kita untuk berfikir. Setiap sesuatu semestinya kita berfikir terlebih dahulu. Baik penciptaan alam tuan-tuan, bagaimana didekatkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam ayat yang pelbagai untuk kita berfikir. Contoh tuan-tuan, kita baru pulang daripada bercuti, ialah selesai daripada percutian dengan keluarga, ke pantai tuan-tuan. Bila kita berfikir sejenak apa yang telah diciptakan oleh Allah, kejap, macam mana kita nak sampai ke martabat yakin tadi? Melalui apa yang kita saksikan, kita berfikir, kemudian kita ingat yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Okey, begini contoh tuan-tuan, kita pergi ke pantai, kemudian bila kita memikirkan tentang ciptaan, hidupan yang hidup di lautan, ikan sebagai contohnya, ikan dia hidup dalam air masin. Sepatutnya ikan tu masin tuan-tuan, sepatutnya kerapu merah tu tuan-tuan masin, dia hidup dalam air masin. Sepatutnya ikan jerung tu masin, dia hidup dalam air masin. Tetapi kenapa isinya manis?
Tuan, di sini kita dapat melihat tuan-tuan, ya Allah, semestinya yang mencipta ikan itu mempunyai kebijaksanaan, mempunyai pengetahuan yang luas. Bila kita fikir melalui apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung, ianya menyampaikan kepada kita ke martabat yakin yang mana Allah mempunyai sifat-sifat berikut: berpengetahuan, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala mencipta setiap ciptaan. Okey tuan-tuan, sebagai contoh yang lain, bila kita lihat daun yang diciptakan oleh Allah, sedia kita memaklumi tuan-tuan, yang mana di antara fungsi daun ianya adalah recycle daripada karbon dioksida. Tuan-tuan, kita tengok je macam tu, tapi fungsinya, ya Allah, hebat betul. Tuan, bila kita lihat melalui ciptaan Allah, kita boleh gariskan yang mana pencipta itu semestinya yang maha bijaksana. Dan kita bertambah yakin yang mana semestinya Allah yang tak pernah kita tengok tuan-tuan, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan hasil daripada ciptaannya. Contoh untuk mendekatkan kepada kefahaman kita. Contoh tuan-tuan, lampu masjid kita cantik. Masjid kita tak sampai lagi setahun tuan-tuan, cantik betul lampu. Tuan-tuan pernah tengok ke tak siapa yang mencipta lampu tu? Tak pernah kita tengok, tak pernah kita tahu apa bangsa dia, tak pernah kita tahu kilang mana yang mengeluarkan produk tu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kita yakin ke tak ada yang menciptakan lampu? Semestinya of course lah, tengoklah lampu tu ada. Okey tuan, bila kita lihat lampu tadi, kita juga boleh menggariskan sifat-sifat yang ada pada pencipta lampu. Tuan-tuan percaya ke tak pencipta lampu tu bijak? Percaya? Tak pernah kita kenal dia tuan-tuan, tak pernah kita tahu apa kelulusan dia, tetapi kita tahu dia mesti bijak. Tuan-tuan, percaya ke tak dia mesti mempunyai pengalaman? Semestinya mesti ada pengalaman. Tak ada pengalaman takkan macam tu ciptaan dia. Tuan, bila kita berfikir, kita dapat menggariskan beberapa sifat yang ada pada dia tanpa kita kenal dia. Tanpa kita kenal dia, kita boleh gariskan sifatnya. Begitu juga Allah tuan-tuan. Saat kita menyaksikan ciptaan Allah, kita boleh gariskan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung ia menyampaikan kita kepada martabat yakin atas kewujudan Allah, dan Allah mempunyai sifat-sifatnya. Kita kembali semula pada bicara pengarang. Hal ini selaras melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada suratul Jathiyah. Suratul Jathiyah tuan-tuan, suratul Jathiyah pada ayat 4 dan juga 5, juzuk 25. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Artinya, sesungguhnya pada langit dan juga bumi terdapat tanda-tanda, yakni kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk yang menyata, yang bergerak, yang melata, yang bernyawa, yang bertebaran, yakni di bumi terdapat tanda-tanda, yakni kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Bila kita lihat kedua-dua ayat di atas tuan, Allah sebut sesungguhnya pada langit dan juga bumi ianya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, bagaimana kita ingin merasai, bagaimana kita dapat merasai tuan-tuan terdapat tanda kebesaran Allah pada ciptaan? Melainkan kita mesti berfikir, betul? Melainkan kita berfikir, barulah kita akan mendapat natijah yang mana pada ciptaan Allah tersebut ianya menjadi tanda-tanda kepada orang yang beriman atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan itu saja tuan-tuan, dan pada ciptaan kalian, ciptaan diri kita, juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Begitu juga pada binatang yang melata, ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita berfikir. Okey tuan-tuan, kita ingin merenung sejenak pada ciptaan diri kita. Tuan-tuan, penciptaan manusia bukanlah penciptaan yang mudah. Kita diciptakan oleh Allah tuan-tuan, bukanlah satu ciptaan yang enteng tuan-tuan, susah sebenarnya. Para saintis menggariskan penciptaan manusia tuan-tuan, iaitu proses survival of the fittest.
Artinya bukanlah satu proses yang mudah. Kita ni diciptakan tuan-tuan, susah. Kemudian kita dilahirkan di dunia, kita dipermudahkan jalan keluar tuan-tuan. Nak keluar pun bukan senang. Kita orang lelaki kita tak rasa tuan-tuan, orang perempuan mereka rasa. Bukan proses yang mudah tuan-tuan. Ada kadanya tidak dipermudahkan jalan keluar dengan cara biasa. Dah habis tunggu dalam labor room tuan-tuan 8 jam 9 jam tuan-tuan. Jadi ada kalanya jalan itu tidak dipermudahkan. Tapi di sini kita mesti berfikir, ya Allah, yang memudahkan itu adalah Allah, yang menyusahkan, yang menyukarkan perjalanan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bila kita berfikir tuan-tuan, semuanya menunjukkan kepada kita bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat pada poin berikutnya. Ammal ghafil mu'ridu fatarahu fi raibin wa syak. Adapun seorang yang lalai, seorang yang berpaling tuan-tuan daripada keyakinan, maka kamu akan melihatnya dia berada dalam syak wasangka, dalam ragu-ragu dan syak. Kejap, apa yang dimaksudkan oleh pengarang? Maknanya orang yang lalai, dia berada dalam syak wasangka tentang Allah ke? Ya. Beza tuan-tuan, tadi orang beriman dia akan menyaksikan setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah sehingga membawa kepada keyakinan atas sifat-sifat Allah. Orang yang lalai tuan-tuan dan tidak berfikir, dia tidak melihat sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu ada sesuatu. Bahkan hatinya sentiasa berada dalam syak wasangka atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ingin kita kembali semula tuan-tuan. Seorang individu, dia berkata kepada kita, dia kata, kalian orang Muslim, orang beriman, kalian beriman kepada sesuatu yang tidak dilihat oleh kalian. Kami beriman, tengok ada depan kami sesuatu yang kami lihat. Mereka kata kepada kita, yang mana kita ini beriman kepada sesuatu yang tak pernah kita tengok. Tuan-tuan, melalui persoalan tersebut tuan-tuan, boleh membuatkan iman sebilangan dari kalangan kita tuan-tuan tergelincir. Betul juga tak pernah tengok. Tapi tak tuan-tuan, bagi mereka pemilik hati orang beriman tak, dia berfikir, kejap, macam mana caranya untuk berfikir. Ini mungkin kita boleh ulang semula tuan-tuan, melihat kepada contoh yang kita nukilkan tadi. Kenapa mereka kata begitu? Sebab bagi mereka, kami, kata mereka lah, kami, yang mana bagi kami sesuatu yang tidak dilihat itu tidak wujud. Ada setiap sesuatu itu mesti dilihat. Kenapa mereka kata begitu tuan-tuan? Sebab mereka ingin menyatakan kepada kita yang mana seolah-olah kita tidak melihat sesuatu, kenapa kita perlu beriman kepadanya? Sebab bagi mereka benda yang tidak dilihat itu tidak ada. Okey, sekarang kita ingin kata kepada mereka, okey begini tuan-tuan, sekiranya itulah dakwaan tuan-tuan, yang mana kami ini beriman kepada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh kami. Tidak, sebaliknya kami meyakini atas kewujudannya. Contoh begini, sebenarnya bagi kami penganut agama Islam, bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh kita itu ianya tidak ada. Bahkan di sisi kami ada sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya wujud. Betul, kalian kata benda yang tidak pernah dilihat itu tak ada. Kami kata tak, ada benda, ada sesuatu yang tidak pernah dilihat, sebaliknya ianya ada. Bukan hanya melihat kepada falsafah kami penganut agama Islam sahaja, bahkan ini juga adalah falsafah setiap penganut agama-agama. Okey, dikatakan kepada kita, kalau begitu nyatakan contoh. Okey, begini, setiap agama, setiap penganut agama-agama mempercayai atas kewujudan ruh. Ruh tuan-tuan, tuan-tuan tanyalah kepada jiran kita yang bukan Islam, apa je agama dia tuan-tuan, tuan-tuan tanya dia tentang ruh, mereka percaya tuan-tuan. Okey, sekiranya kalian mempercayai atas kewujudan ruh, nak tanya sikit, adakah kalian pernah melihat ruh? Sebab tadi katanya tak percaya melainkan sesuatu yang dilihat je. Sebab bagi kalian atas kewujudan setiap sesuatu itu ianya dilihat. Jadi sekarang kalian percaya ke tak ruh? Mereka percaya tuan-tuan. Okey, sekarang kalian mempercayai atas kewujudan ruh, adakah kalian pernah melihat ruh?
Tuan-tuan, mereka sendiri pun tak pernah tengok roh mereka. Kita pun tak pernah tengok roh kita, tuan-tuan. Mereka tak pernah tengok roh. Tetapi mereka mempercayai atas kejadian roh. Sekarang kalian percaya roh itu wujud? Sedar tak sedar sebenarnya dalam prinsip kalian juga sebenarnya kalian percaya ada sesuatu yang tidak dilihat oleh kalian, sebaliknya kalian percaya atas kewujudannya. Kalian pun percaya juga. Kami penganut agama Islam pun begitu. Kami percaya atas setiap sesuatu yang mana ada sesuatu yang wujud, yang ada, sebaliknya kita tidak pernah melihat. Okey, contoh yang lain, tuan-tuan. Tadi kalian berkata bahawasanya setiap sesuatu yang ada mesti dilihat. Okey, sekarang apa yang menggerakkan tisu ini? Kata kita kepada mereka, tuan-tuan, semestinya mereka akan berkata, itu pun tak tahu, mesti yang menggerakkan itu adalah angin. Okey, sedar tak sedar sekarang kalian percaya juga atas sesuatu yang tidak pernah dilihat. Angin tak ada seorang pun pernah tengok, tuan-tuan. Ianya hanya dirasa je, ianya dirasai, tak ada seorang pun pernah tengok. Kenapa sekarang kalian mempercayai sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh kalian? Jadi kami penganut agama Islam semestinya kami dah memang mempercayai sesuatu yang ada tidak semestinya ianya dilihat. Sedar tak sedar, tuan-tuan, sebenarnya banyak lagi sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh kita, sebaliknya ianya wujud. Jadi kami yakin atas kewujudan pencipta, walaupun kami tidak pernah melihatnya, kami meyakini atas kewujudannya, hasil daripada ciptaannya. Macam tadi juga, tuan-tuan, macam tadi lampu tak pernah kita tengok siapa yang cipta, tapi kita yakin atas kewujudannya. Begitu juga kami yakin hasil melihat kepada hasil ciptaan, menggariskan atas kewujudan sang pencipta. Kemudian, tuan-tuan, kita lihat sifat yang keenam, pemilik hati orang beriman. Jadi kita telah melalui sifat yang pertama, iaitu mampu untuk menerima kebenaran. Yang kedua, tuan-tuan, dia suka akan kebenaran dan hatinya sentiasa lapang untuk Islam. Manakala yang ketiga, dia menyusuran iman dan dia suka imannya sentiasa bertambah. Bertambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Kemudian yang keempat yang kita bicarakan tadi, tuan-tuan, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sifat pemilik hati orang beriman. Yang kelimanya iaitu berfikir. Juga di antara tanda pemilik hati orang beriman, maknanya kita ini ditekankan untuk kita berfikir. Kenapa, tuan-tuan? Ini penting. Kenapa dalam Islam ditekankan kepada kita untuk berfikir, ya? Tuan-tuan, kurangnya kita berfikir hari ini, kita mudah diperdaya. Realiti, tuan-tuan, ini realiti. Kes penipuan, tuan-tuan, kita kata dah habis pendedahan, didedahkan, baik daripada media elektronik, kerajaan ke individu ke, tuan-tuan, mendedahkan tentang pembohongan, penipuan, telefon, apa semua, tuan-tuan. Tapi kenapa orang kena juga? Masih ada terkesan, tuan-tuan, terkena. Oh, maknanya pentingnya kita berfikir, ya, semestinya, tuan-tuan. Jadi kenapa Islam menekankan kepada kita untuk berfikir? Sebab ianya sesuatu yang dituntut supaya, tuan-tuan, kita tidak mudah ditipu, terutamanya. Jadi berfikir adalah sesuatu yang amat dituntut di dalam Islam. Kemudian, tuan-tuan, kita lihat sifat berikutnya, linul qulubi li dzikrillah, lembut hatinya untuk mengingati Allah. Apa maksud tu? Hati lembut untuk ingat kepada Allah. Maknanya orang yang tidak ingat kepada Allah hatinya keras ke? Ya. Kita cerita memang senang. Saya cerita ni memang senang, tuan-tuan. Tapi perkara ini di antara perkara yang sukar, iaitu hati kita lembut untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bicara pengarang. Wa tara ahlal qulubis salimati talinu qulubuhum wa juluduhum li dzikrillahi wa ayatihi. Dan kamu melihat pemilik hati yang sejahtera itu, hati orang beriman, lembut hati-hati mereka dan kulit-kulit mereka untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, poin ini poin penting, yang mana pengarang menyatakan kepada kita pemilik hati orang beriman, yang mana hati mereka itu lembut untuk ingat kepada Allah. Dahulu kita telah berbicara, tuan-tuan, afdal zikr, zikir yang paling afdal, tuan-tuan, adalah membaca Al-Quran.
Zikir yang paling afdal adalah kita membaca Al-Quran, kita mendengar Al-Quran. Ayat yang kedua surah Al-Anfal, mulai firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat keterangan, yakni ayat-ayat Al-Quran ke atas mereka, tuan-tuan, apa yang berlaku? Bertambahlah keimanan mereka. Menunjukkan kepada kita maknanya zikir yang paling afdal itu, yang menambahkan iman, adalah membaca Al-Quran. Kita dengar tentang Al-Quran dia. Contoh, tuan-tuan, garis panduan. Sama ada hati kita ni lembut ataupun tidak, hati saya ni lembut ataupun tidak, tuan-tuan. Contoh, kita buka televisyen, kita buka TV, kebetulan, tuan-tuan, channel yang kita buka tu tengah baca Al-Quran. Yang ibu-ibu nak tengok sinetron, sinetron cerita Indon tu, tuan-tuan, yang 400 episod tu, tak tahu sampai bila nak habisnya. Nak tengok sinetron, buka-buka, kebetulan tengah baca Al-Quran. Macam mana, tuan-tuan, ibu-ibu? Nak tukar ke? Ataupun kita tengok aja Al-Quran tu? Tukar je lah, tuan-tuan. Bila kita berada pada situasi itu, kita kena tengok, ya Allah, orang beriman hati mereka lembut bila dengar Al-Quran, imannya bertambah bila dengar Al-Quran. Kita pula bila dengar Al-Quran, kita ubah channel. Macam mana cerita tu? Ini garis panduannya. Bila kita tengok, ya Allah, maknanya hati saya ni tak lembut mana. Orang beriman hatinya lembut bila dengar Al-Quran, imannya bertambah bila dengar Al-Quran. Saya ni bila dengar Al-Quran, kali ubah channel. FB kita, tuan-tuan, kita scroll, ada lalu orang tengah baca Al-Quran. Itu banyak, tuan-tuan. Padahal kita tengah scroll isu politik, tuan-tuan. Kita macam mana? Nak stay ke ataupun kita nak cari isu politik tadi? Cari je lah, boleh komen juga. Kita nak tahu isu terkini ni isu apa. Tuan-tuan, ini garis panduannya. Itu situasi biasa yang kita jumpa. Biasanya scroll je lah, biar je lah begitu. Jadi sekarang pengarang menyatakan kepada kita, pemilik hati orang beriman, tuan-tuan, hatinya lembut untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah yang paling terbaiknya, tuan-tuan, melalui kita membaca Al-Quran. Itu adalah sebaik-baik zikrullah. Kemudian kata pengarang, ammal kafiruna fatara qulubahum qasiyah. Adapun orang kafir, maka kamu melihat hati-hati mereka itu keras. Tuan-tuan, bezanya kita. Contoh, tuan-tuan, kita ada masalah. Kita tengah berbincang, meeting. Kemudian ada sahabat kita, dia baca Al-Quran, tuan-tuan. Dia kata keputusan kita ni tak, kita punya keputusan meeting kita ni tak bertepatan dengan Al-Quran. Dia pun baca ayat tersebut, tuan-tuan. Kita tengok sekarang, keputusan kita bertentangan dengan ayat yang dibaca oleh kawan kita tadi. Kita boleh terima ke tak pandangan dia? Kita boleh terima ke tak ayat yang dibaca oleh dia? Jadi ini juga sebagai garis panduan kepada kita. Orang kafir tak, hati mereka keras. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perumpamaan mudah daripada Allah. Petikan daripada suratul A'raf. Sebelum itu, petikan daripada surah Az-Zumar ayat 22 sehingga ayat 23. Juzuk 24, tuan-tuan. Maaf, surah Az-Zumar, kita lihat ayat 22 sehingga ayat 23. Akhir juzuk 23 surah Az-Zumar. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, akhir juzuk 23, muka surat 461. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk yakni menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya daripada Tuhannya, yakni sama dengan orang yang hatinya keras membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah keras membatu untuk mengingati Allah. Mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Tuan-tuan, ayat ini mengetuk pintu hati kita. Pada ayat ini Allah membuat perumpamaan mudah. Golongan yang pertama, golongan yang dilapangkan oleh Allah mengenai Islam, yang mana mereka itu berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua,
iaitu golongan yang dicelakakan oleh Allah dengan sebab kerasnya hati mereka daripada ingat kepada Allah. Itu poin yang mudah daripada pengarang. Maknanya sekarang pengarang ingin menyatakan kepada kita, orang yang hatinya keras daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka berada dalam kecelakaan seperti mana apa digariskan oleh Allah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, kita nyatakan contoh tadi untuk mendekatkan kepada kefahaman kita. Macam mana hati kita ni lembut ke tak? Bila kita dengar nasihat tuan-tuan, kawan kita nasihatkan kita, bos kita nasihatkan kita tuan-tuan, ataupun rakan sejawat kita nasihatkan kita, kita boleh terima ke tak? Kita tak boleh terima tuan-tuan, menunjukkan hati kita ada masalah. Bukan pemilik hati orang beriman. Pemilik hati orang beriman, hati mereka lembut, terutamanya apabila diingatkan tentang Allah. Orang ajak solat sebagai contoh, kita duduk dengan kawan-kawan kita tuan-tuan, dengar azan, ada seorang sahabat kita kata, jom kita pergi masjid, orang dah azan dah tu. Tuan-tuan, kita tengok reaksi kita bagaimana. Kita ikut dia ataupun kita terus berada pada majlis kita tuan-tuan. Jadi ini di antara garis panduan bila kita lihat pada ayat 22 tadi, sejurus melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, saya yakin kita dapat mengambil banyak pengajaran daripada ayat tersebut, melihat masa yang semakin mencemburu kita tuan-tuan. Dan insya-Allah kita akan sambung pada sifat yang terakhir, pemilik hati orang beriman. Tak sempat untuk kita bicara pada malam ini tuan-tuan, dan insya-Allah kita akan sambung pada bicara akan datang. Sebelum kita berpisah, di sini terdapat beberapa faedah hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, pemilik hati orang beriman semestinya dia berfikir dan ingat kepada Allah manakala ianya akan mendorongnya ke arah keyakinan. Setiap sesuatu tuan-tuan, kita kena berfikir. Kita kena berfikir, ini tuntutan agama. Bukan kita tak percaya kepada kawan kita punya testimoni tu tuan-tuan. Dia bawa kepada kita sekian-sekian tuan-tuan, air ni bagus ni, air ni bagus untuk kecil manis. Tuan-tuan, kita kena fikir. Bukan kita tak percaya dia, tak. Dia pun tunjuk kepada kita. Yalah tuan-tuan, orang jual air kan, dia pun tunjuk kepada kita tu, dia scroll kepada kita testimoni macam-macam orang tuan-tuan. Kita kena fikir juga. Jangan terus kita terima bulat-bulat. Sebab ditekankan kepada kita untuk kita berfikir, nak tanya ni, apa kandungan air ni? Air ni datang daripada, diperbuat daripada apa kandungan dia? Kemudian air ni disahkan oleh KKM ataupun tak? Bukan kita tak percaya dia tuan-tuan, tapi kita kena berfikir. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu tuan-tuan, garis panduan untuk kita menilai sama ada hati kita lembut ataupun tidak. Kita lihat saat kita berinteraksi dengan kebenaran, terutamanya Al-Quran tuan-tuan. Kita lihat bagaimana kita berinteraksi. Kita boleh menerima ke tak tuan-tuan? Contoh macam saya nukilkan tadi, kita lihat Al-Quran, kita buka orang tengah baca Al-Quran, kita buka radio tuan-tuan, orang tengah baca Al-Quran. Padahal kita nak pergi dengar era, kita nak dengar Hot FM sebagai contoh tuan-tuan, tiba-tiba terbuka Aikim tengah baca Al-Quran. Nak tukar ke tak tuan-tuan? Nak tukar ke tak? Kalau tukar, tuan, masalah. Jadi kita dengar, hadap je lah tuan-tuan, dengar. Dan kita yakin apabila kita mendengar Al-Quran, iman kita sentiasa bertambah. Hal ini juga melihat kepada garis panduan yang dinukilkan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, seperti mana apa yang telah kita gariskan tadi tuan-tuan. Jadi wallahu ta'ala alam, saya memohon kemaafan sekiranya urung kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan. Ibu-ibu, saya memohon kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.